Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hati sebagai sesuatu yang diletakkan amanah di dalamnya. Yang kita bicarakan sebelum ini, siurul amanah, tempat di mana dibebankan rahsia amanah Allah Subhanahu wa taala sejak daripada alam alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Amanah ini telah dibebankan di dalam hati-hati manusia, dan di dalam hati inilah terletaknya roh, di dalam hati inilah terletaknya nafsu, dan daripada hati inilah terbitnya akal. Manusia itu adalah suatu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terhimpun di dalamnya pertama sekali jasad, kedua hati, kemudian akal, kemudian nafsu. Ini semua adalah manusia. Tapi ulama mengatakan bahawa akal, nafsu, roh, hati adalah suatu perkara yang sama. Apabila kita definisikan, kesemuanya akan melahirkan satu ta'rif ataupun makna latifah rahmaniyah, iaitu satu jisim yang lembut dan halus yang dibangsakan kepada Rahman, yang dibangsakan kepada Rabb. Ini adalah suatu yang seni yang letaknya di dalam hati manusia. Dan kita masih berbicara mengenai hati, kerana perbicaraan mengenai hati adalah suatu panjang yang dan juga penting. Kerana seseorang yang apabila dia mengenali hati dia, maka ia menjadi suatu anak tangga untuk mengenal diri dia sendiri. Apabila seorang kenal bagaimana hatinya, bagaimana bentuk hatinya, apa yang terkandung di dalam hatinya, apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, dan apakah penyakit-penyakit yang berada di dalam hati manusia, dan apakah jendela-jendela yang terbuka yang memberi kesan masuk ke dalam hati manusia, sama ada yang masuk itu adalah nur, cahaya, ataupun yang masuk itu adalah kegelapan dan juga zulumat. Dan hati ini adalah suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang ajaib sekali. Hati adalah suatu ciptaan Allah yang ajaib sekali. Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis kursi menyatakan bahawa ma yas'uni samawati wal ardh walakin yas'uni qalbul mu'min. 7 petala langit dan 7 petala bumi tak dapat menanggung aku, tetapi hati seorang mukmin, hati seorang manusia dapat menanggung aku. Apakah yang dimaksudkan dengan hati manusia itu dapat menanggung Allah Subhanahu wa taala? Bermakna hati harus menjadi seperti arasy Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia nampak kecil, tetapi ia boleh menjadi seperti istana Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan bahawa hati manusia yang kecil ini dapat menanggung Allah Subhanahu wa taala? Iaitu hati manusia ini di dalamnya menanggung kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hati ini tertanggung kehebatan, kebesaran, kesucian, keagungan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kesucian Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala inginkan hati manusia ini hanya suci, murni, tulen hanya untuk Allah. Allah mahu hati manusia untuk Allah saja. Allah tak mahu hati ini dibahagikan untuk orang lain. Dalam satu hadis kursi menyatakan bahawa utudubni tajidni in wajadtani wajadta kulla syai wa in futtani fatatka kulla syai. Wahai manusia, cari aku, cari aku, search for me, look for me, you will find me. In wajadtani wajadta kulla syai. Wahai hambaku, cari aku mari. Dan jika kamu cari aku, wahai hambaku, kamu akan berjumpa dengan aku. In wajadtani wajadta kulla syai. Wahai hambaku, jika kamu berjumpa dengan aku, maka kau telah berjumpa dengan segala-galanya. Wa in futtani fataka kullu syai. Dan apabila kamu terluput daripada aku, maka kamu terluput daripada segala-galanya. Jadi ulama membahaskan apakah yang dimaksudkan dengan seorang itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan dengan seseorang itu berjumpa dengan Allah? Yang mana jika kamu jumpa Allah, maka kamu jumpa segala-galanya.
Kamu dapat raja, kamu jumpa raja daripada seluruh raja-raja, Rabbul Alamin. Maka ulama mengatakan bahawa hati yang berjumpa dengan Allah adalah hati yang di dalamnya ada kebesaran Allah. Hati di dalamnya ada kehebatan Allah, ada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah yang dimaksudkan dengan hati yang terluput daripada Allah? Hati yang di dalamnya tidak ada kebesaran Allah, hati di dalamnya tidak ada keagungan Allah, tidak ada rasa malu dengan Allah, hilang ketakutannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begini hati yang terluput daripada Allah. Seorang yang terluput daripada Allah, maka dia akan terluput dengan segala-galanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia bersumpah, maka dia bersumpah dengan sesuatu yang hebat, dengan sesuatu yang besar. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan sesuatu perkara yang hebat, maka diambil juga sumpah dengan sumpahan yang hebat. Wa muqallibal qulub, wa muqallibil qulub, demi Allah, demi zat yang membolak-balikkan hati. Apabila Nabi SAW dia mau bersumpah di atas perkara sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang hebat, maka bagi dia akan berkata wa muqallibil qulub, demi zat yang membolak-balikkan hati manusia. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhuma kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari daripada jari jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Yuqallibuhuma kaifa yasha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh membolak-balikkan hati manusia seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pisungkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayat kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Hati manusia, apa yang terkandung di dalam hati manusia di dalam hidupnya, apa yang diisi di dalam hatinya, apabila dia hendak mati, apa yang terkandung di dalam hatinya itu yang akan terkeluar daripada mulutnya. Sebab itu ulama tasawuf, ulama sufi sangat-sangat mementingkan dengan ilmu yang berkenaan dengan hati. Kerana sesuatu yang diisi di dalam hati manusia ketika hidupnya, ketika dia mati, apa yang terkandung di dalam hatinya itu yang akan terlafaz, terkeluar daripada mulutnya. Manusia itu mati di atas bagaimana kehidupannya. Baik, satu kisah di Hadramaut. Satu kisah di Hadramaut, seorang lelaki petani. Setiap hari bertani, berladang, membajak, menyemai, menuai. Daripada awal kehidupannya, daripada muda sampai dia meninggal, menjadi seorang petani. Dan lelaki Hadramaut ini mempunyai kebiasaan, lidahnya sentiasa dibasahi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan bagaimana diisikan hati dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga apabila dia tua, dia nak meninggal, kemudian di atas, kerana dia sakit tua dan dia telah dihamparkan di atas pembaringan di dalam rumahnya, dan nampak kesan-kesan daripada nazak daripada lelaki ini. Lelaki ini pingsan, koma, dan seluruh ahli keluarga dia semuanya berhimpun, semuanya dalam keadaan yang hiba, keadaan yang sedih. Mereka semua murung dan mereka berhimpun di sisi lelaki Hadramaut tadi. Dan lelaki tadi dalam keadaan sedar dan tak sedar, dalam keadaan yang nazak, dia terbangun sebentar. Dia lihat ahli keluarga dia dah penuh dalam rumah dia, semuanya berada di sekeliling dia. Dia baring di tengah-tengah. Dia kata, kenapa kamu semua di sini? Kamu kenapa nak muka kamu nampak sedih? Nampak sedih ke muka pasal? Cuba baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Dia orang tadi pun la ilaha illallah. Baca lagi la ilaha illallah. Jadi yang kamu pun kenapa sedih ni? Nampak murung dia muka, baca la ilaha illallah.
baca la ilaha. Waktu orang tadi pun baca la ilaha, dia pun bagi tahu, dia point seorang-seorang, yang kamu nampak sedih ni, yang kamu menangis ni, kamu baca la ilaha illallah. Dia semua baca la ilaha illallah. Satu rumah semua baca la ilaha illallah. Bagaimana rumah? Berdua rumah dengan bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dia pun tadi yang sedang nazak di atas la ilaha illallah, yang ahli keluarganya, dia pun sebut la ilaha illallah, dan dia pun hembuskan nafasnya yang terakhir. Begini, bagaimana hati kita diisi semasa hidup, begitulah mudah kita hendak kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, dan itulah perkara yang keluar daripada mulut kita. Ada seorang lelaki yang kerjanya jual kacang. Dia tak hari jual kacang ketika hidup. Kacang. Ketika dia nak mati, ahli keluarga dia pun minta dia ucap la ilaha illallah. Sebut kacang, dan dia hembuskan nafas yang terakhir begitu. Jadi dia punya kalimah yang terakhir dia adalah kalimah kacang. Sebab seluruh hidup dia penuhkan hati dia dengan kacang. Dia tak penuhkan hati dengan Allah, dengan kebesaran Allah. Dori, bila kita isi dengan buah tembikai dalamnya, bila dia tergolek, keluar buah apa? Buah durian atau buah mempelam. Dori yang penuh diisi dengan buah tembikai, bila dia tergolek, dia keluar apa? Buah tembikai. Dia tak keluar buah mempelam, tak keluar buah durian. Hati manusia bila ada Allah dalam hati dia, ada la ilaha illallah. Ada satu kisah yang lagi dahsyat, seorang yang suka berjudi, seluruh hidup dia berjudi. Ketika dia dah mati, masa nazak, orang takdirkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka apa yang keluar daripada mulut dia? 3124, 3124, 3124. Kemudian dia menghapuskan nafasnya terakhir dengan kalimah nombor ekor. Jadi begini hati manusia. Di tempat yang dipandang daripada seluruh jasad manusia adalah hati manusia. Allah Subhanahu Wa Taala memandang hati manusia. Jika ditanya, bila kita ditanya dalam seluruh jasad kita, tempat manakah yang tempat menjadi fokus dan perhatian Allah, bahagian mana yang menjadi tempat pandangan Allah, itu hati manusia. Sebab itu manusia dalam seluruh kehidupannya, sehingga dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, tugasnya adalah untuk membaiki hati dia. Bagaimana penyakit-penyakit daripada hati dia akan terkeluar. Kerana kalau dia menghembuskan nafasnya yang terakhir dan membawa satu zarah daripada sifat takabur, maka dia akan dibakar dalam api neraka. Maka tempat untuk kita bakar sifat takabur ini dalam dunia ini. Sementara kita masih bernafas, semasa-masa kita hidup, masih ada hayat dalam hati kita, dalam diri kita, maka kita kena bakar sifat takabur. Sebab Nabi SAW bersabda, seorang yang mati dan dalam hatinya terdapat satu zarah, bukan satu biji sawi, satu zarah, satu atom sifat takabur dalam hati dia, maka api neraka adalah lebih berhak kepada diri dia. Jika dia ada iman, dia akan masukkan ke dalam syurga lambat laun. Tetapi untuk bakar sifat takabur tadi, kalau dia sudah sampai ke akhirat, dah bukan tempat untuk kita baiki lagi hati, tapi tempat dia bakar sifat takabur tadi untuk sucikan hati dia dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka semasa kita masih hidup, Allah Ta'ala masih bagi kita peluang untuk kita bakar sifat-sifat dan penyakit-penyakit hati dan diri kita. Seorang yang kembali pada Allah dan keadaan dia membuat amal, dan juga amal-amal soleh yang tidak ikhlas, yang kerana perbuatan itu dia hendakkan pandangan manusia kepadanya, dia hendakkan pujian manusia kepadanya, dia ingin menunjuk-nunjuk kepada manusia supaya orang berkata dia ini adalah seorang yang alim atau seorang yang soleh, seorang yang wara' dan sebagainya. Maka di akhirat nanti, kalau kamu datang dengan amalan kamu walaupun sebesar gunung, dan di dalam hati kamu ada niat yang sebegini, maka kamu jangan minta pahala daripada aku sekarang, kau minta pahala daripada siapa yang kau nak menunjuk-nunjukkan amalan kamu ketika di dunia dulu. Kerana aku adalah bebas daripada siapa yang kau syirikan ketika kau di dunia dahulu. Sebab itu orang yang tidak melakukan amalan yang ikhlas, yang ada riak di dalamnya, ini adalah syirik khafi, syirik halus. Dipanggil syirik
Kenapa? Kerana dia membuat sesuatu amalan bukan kerana Allah, kerana dia inginkan pandangan manusia. Hati manusia tempat pandangan Allah. Seorang manusia bila dia tahu bahawa diri dia menjadi tempat yang dipandang, maka dia akan perelokkan tempat itu. Betul? Bila kita keluar, bangun daripada tidur kita waktu pagi, kita nak keluar daripada rumah, kita sore, kita mandi, kita bersihkan kita punya muka kita, basuh wajah kita, kita tengok kalau ada apa-apa kotoran dekat kita punya telinga dan juga hidung dan juga mata, kita akan bersihkan. Kerana kita tahu ini tempat pandangan manusia pada kita. Kita akan bersihkan pakaian kita, perelokkan pakaian kita, kita akan gosok, kita akan jaga dengan rapi. Bagaimana dengan rambut kita pula, dengan tudung kita, kita akan jaga dengan kemas, dengan rapi. Sebab apa? Kerana kita tahu ini manusia pandang kepada perkara ini. Tidak salah kita kata ini tidak haram. Seorang yang memperindahkan, memperelokkan pakaiannya, kalau ia buat kerana Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau dia buat selain daripada Allah, ini muskilah. Ini yang besar. Tidak ada masalah kalau dia nak memakai yang indah, yang mahal, yang berjenama, tak ada masalah. Tapi yang masalah jika perkara itu sebab dia nak buat menunjuk kepada manusia. Baik, kita perelokkan perkara yang zahir, wajah kita, pakaian kita, rambut kita, kerana kita tahu ini pandangan manusia pada kita. Baik, bagaimana dengan sesuatu tempat itu dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah itu yang lebih berhak untuk kita hiasi lagi? Bukankah itu adalah sesuatu yang lebih berhak, lebih utama untuk kita bersihkan, untuk kita sucikan, untuk kita perelokkan, untuk kita perindahkan? Itu hati manusia. Hati manusia. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan hati manusia sesuatu yang ajaib. Dan Allah inginkan hati ini hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita berbicara mengenai hati, kita tidak berkata dan kita tidak berbicara mengenai hati yang seperti segumpal daging yang sepertinya pam darah. Hadis yang menyatakan, ingatlah dan sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal darah ataupun segumpal daging. Ini bukan yang dimaksudkan daripada hadis ini oleh Rasulullah SAW. Segumpal daging itu secara hakiki, tapi di dalam bahasa Arab dipanggil sebagai majazi, iaitu kiasan daripada Rasulullah SAW. Apa yang dimaksudkan di dalam hadis adalah apa yang terkandung kat jisim yang halus daripada Rahman yang terkandung di dalam hati itu. Ia bukannya berbentuk darah, ia bukan berbentuk daging, ia bukan berbentuk segumpal, tetapi ianya suatu yang datang daripada Allah SWT yang diletakkan di dalam hati manusia. Kalau itu tak nampak, tetapi di situlah terletaknya penyakit-penyakit hati. Di situlah ada kotoran-kotoran. Dan hati manusia boleh berkarat. Dan Nabi SAW beritahu untuk polish karat yang ada dalam hati kita dengan banyakkan zikrullah. Dengan banyakkan zikrullah. Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa carilah hati kamu ketika kamu membaca Quran. Carilah hati kamu ketika kamu membaca Quran. Dan jika kamu tidak menjumpai hati kamu ketika kamu membaca Quran, maka cari hati kamu ketika kamu mendirikan salat. Cari kehadiran hati, kekhusyukan hati pada Allah SWT. Jika kamu tak jumpa hati kamu ketika kamu mendirikan salat, maka carilah hati kamu ketika kamu mengingati mati. Dan Imam Ghazali rahimahullah mengatakan, jika kamu tidak jumpa hati kamu dengan ketiga-tiga ini, walaupun ketika mengingati mati sekalipun, maka kamu minta doa pada Allah SWT. Minta Allah SWT buang saja hati yang ini, gantikan hati yang lain. Kerana hati itu telah mati, hati itu telah beku, hati itu telah berkarat, telah dikhatamkan oleh Allah SWT. Ya Allah, ganti dengan hati yang lain, ya Allah. Sucikan hati kami, ya Allah. Dan hati tadi sanubari yang berada dalam, seperti mana kalau kita kata air susu. Kalau saya kata dalam susu ini ada kolesterol, semua percaya? Dalam susu ada kolesterol? Bukan kolesterol, apa? Ada lemak. Betul, kolesterol. Okay, ada apa? Dalam susu ada apa? Kolesterol dalam susu.
Okey dah, kita kata nasi lemak lah, senang kan? Nasi lemak katakan, kita ambil contoh nasi lemak. Saya kata depan nasi lemak ni, dalamnya ada lemak, percaya? Tapi boleh kita nampak lemak ada dalamnya? Tak nampak. Baik, apa yang kita nampak pada zahir nasi. Begitu juga hati manusia. Hati manusia segumpal daging, tetapi di dalamnya ada suatu sistem halus berbentuk sanubari di dalam hati tersebut yang kita tak nampak. Dan perkara inilah kita perlu perbaiki. Dan di sini tempat kita perelokkan. Di sini untuk kita perindahkan, dan di situ tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita berbicara mengenai hati, kita akan berbicara juga mengenai sifat-sifat hati, iaitu sama ada nur ataupun nafsu manusia. Dan nafsu ada tingkatan-tingkatannya. InsyaAllah kita akan sama pada minggu hadapan. Saya minta maaf jika ada kekurangan dan kelemahan dalam penyampaian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.